Relax bro. Okey, kembali lagi dalam podcast Relax Bro. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus follow kami, like dan share di semua platform social media kami, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dan juga Spotify untuk kelestarian perjuangan Relax Bro. Okey. Tadi saya buat berkenaan dengan apa tadi ni? Tadi Parlimen. pasal parlimen saya tambah sikit lah. Tambah Saya tambah sikit, sikit. Mungkin untuk ahli-ahli parlimen muda daripada semua parti politik, tolong bawa usul ni satu. Usul kepada Dewan Rakyat untuk menaikkan jumlah minimum wajib hadir untuk sidang bermula bukan 26, naikkan kepada separuh. At least biar ada 100 orang dalam Dewan. Barulah style sikit. Biar ada 100 orang atau 111 orang dalam Dewan. Separuh. Bukan 26 orang lah, tolonglah. 26 out of Cukup. 222, what, 10%, 11%? Tak cukup. Kita nak 50%. Kalau boleh lah. Kalau siapa berani, ahli parlimen yang berani, bawa usul dalam Dewan, kita tengok siapa nak oppose. Tapi speaker saya suka speaker. Style. Kita tengok siapa oppose lah. Speaker ni memang aku Speaker okey. takut dia sakit jantung lah. Tengok dia kan. Stres tu. Dia je speaker. Oh, dia stress. Nampak dia stres tu. Sekali dia marah orang tu, sekali dia sekolah ke orang ni. Tak Style tu, tarik balik. Atau style. Okey. Kita nak bincang pasal Kongres Ekonomi Bumi Putera ni yang baru selesai. Saya nak lontarkan dekat Agil. Laju sangat tu. Okay, ni topik ni because topik ni Agil lah kena champion. Baru nak tolak balik. Dia pasal kita dapat topik ni pun, kita bukan bukan ekonomis. Tak ada apa-apa sangat. Tapi umumnya topik ni kenapa? Topik ni perihal Kongres Ekonomi Bumi Putera yang diadakan kali ke 8 kot. 8 ke 7 ke 8? 7-8. Kurang macam tu lah. Okay. Cerita dia dasar ekonomi baru DEB. Kalau kita lihat apa yang telah dibentangkan dan diwacanakan dalam KEB, ia memberikan gambaran yang sangat jelas bahawasanya hasil daripada dasar ekonomi baru itu hari ini gagal. Jelas gagal. Kenapa? Sebagai contoh paling mudah sekali. Sepatutnya kek ekonomi kita katakanlah 100%, okay, ekonomi hasil ekonomi dalam negara kita, equity ekonomi dalam negara kita. Okay, kalau daripada 100% tu sepatutnya yang diperuntukkan untuk Bumi Putera kuasai, pegang 30%, minimum. Tapi daripada dulu Agil sampai sekarang, tadi kita duk sembang tadi. Perdana Menteri kita Melayu. Okey, Menteri Keuangan semua Melayu. Okey, Kongres Ekonomi Bumi Putera pun untuk Bumi Putera Melayu dan Bumi Putera. Kemudian dasar ekonomi baru pun untuk bantu orang Melayu juga. Okey. Tetapi kenapa kita sampai hari ini yang sepatutnya diperuntukkan untuk kita 30% baru 18%. Tu pun 18% tu pun dipecah-pecahkan, okey, kepada apa? Kepada yang dikuasai oleh syarikat-syarikat Bumi Putera. Syarikat-syarikat Bumi Putera, kerajaan, GLC, okey, dan juga private. Okay, so ini adalah realitinya. Jadi Agil, bagi komen. Pas tu. Ini Seatbelt Manchester dia steady. Dia okey lah. Saya bila kita cerita pasal dasar ekonomi Bumi Putera ni, saya setuju sangat bila Doc cakap tadi. Daripada awal kewujudan dia, zaman arwah Tun Abdul Razak, sampailah ke hari ini dengan pencapaian dasar ekonomi putera yang patutnya capai 30% pemilikan equity Bumi Putera, tapi dia hanya capai mungkin 18%. It's a clear cut DEB gagal. Clear cut DEB gagal. Jadi cuk sikit supaya kita tak lupa. Perbincangan ini bukan untuk bertujuan untuk menolak kebaikan dan usaha orang luar. Bukan. Tak. DEB tu okey. Sekarang kita berbincang soal hasil dia. Betul? Yang sepatutnya dicapai, kenapa tak capai? Okay. Itu yang saya sebut tu. Clear cut DEB gagal. Tapi adakah DEB gagal pada mula ia diolah sebagai dasar? Mungkin tidak. Sebab masa ia diolah sebagai dasar, pada zaman itu mungkin ia sesuai dengan keadaan semasa itu. Okay. Cumanya dikala kita progress pergi dari tahun ke tahun,
dekat ke dekat mana kita buat review, DEB review. It's very limited. Kita tak buat DEB, a proper DEB review. Satu plan yang saya rasa mungkin setanding dengan DEB tapi lebih pada peringkat nasional ialah bila Datuk Seri Najib Tun Razak pada zaman dia menjadi Perdana Menteri, dia buat Economic Transformation Plan. Okay. Bila dia buat Economic Transformation, tapi of course dia Economic Transformation ETP ni hanya untuk bukan untuk Melayu semata-mata. Dia untuk nasional lah, untuk semua orang. Untuk mencapai sasaran menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Itu ETP. Dan ETP disokong dengan dipanggil GTP, Government Transformation Plan. Maksudnya untuk ETP berfungsi, GTP kena seiring. Maksudnya dia kena ada orang kata bukan ETP ni dia stand alone. Dia tak boleh stand alone. Dia mesti ada sokongan daripada GTP iaitu Government Transformation Plan. Now, okay, saya tak nak cakap pasal benda tu. Apa yang saya nak cuba cakap ialah bila mana kita buat Kongres Ekonomi Bumiputera, saya tahu ada banyak sesi-sesi libat urus yang dibuat oleh kerajaan sebelum ke Kongres. Bagi saya tak pergi ke Kongres tu lah. Ini saya clearkan. Saya tak pergi Kongres Ekonomi Bumiputera sebab saya ada tuntutan kerja dan meeting-meeting yang saya perlu hadir lah. Tapi saya tengoklah online saya tengok video-video it's more like dia macam seolah-olah it's a done deal. Benda dah done deal, dia nak announce dia tak ada perbincangan sebab perbincangan tu dah dibuat sebelum dalam sesi libat urus. Ada banyak sesi-sesi libat urus lah, dari segi penambahbaikan pendidikan, TVET, industri halal, teknologi, keuangan dan sebagainya. Ada banyak. Saya tak ingat. Saya tengok laporan SLU dipanggil, sesi libat urus, laporan SLU, yang mana setiap sektor ataupun setiap kumpulan dia akan bincang isu-isu, lepas tu dia akan buat hala tuju lah, setting up direction lah. Basically dia set the direction, dia buat hala tuju, lepas tu dia ada cadangan-cadangan inisiatif ataupun cadangan polisi-polisi yang nak dibuat. Tapi I think we miss the big step. Kita miss the big step. Big step yang paling kita miss adalah untuk menilai dan menganalisa kenapa DEB fail. Ini yang paling kritikal. Saya nak cakap, bukan, kita tak nak cerita yang tinggi-tinggi ni. Pasal orang Melayu, kalau tanya orang Melayu pun, cerita pasal DEB ni, cerita pasal Kongres Ekonomi Bumiputera ni, you cerita kat orang Melayu dan orang kebanyakan, dia tak faham. Dia tak faham. Orang Melayu tak faham. And orang Melayu tak boleh nak appreciate Kongres Ekonomi Bumiputera. I'm sorry. I like the idea. Saya menyokong penuh usaha kerajaan dan usaha UMNO. Tapi orang Melayu tak faham. Dikala ada juga suara-suara yang kata, KAB ni disebabkan kerajaan Madani ni tak ada sokongan orang Melayu, dia nak buat dasar ekonomi bumiputera orang Melayu ni, nak buat KAB ni dengan harapan boleh dapatkan sokongan orang Melayu. Tapi dekat mana ahli parlimen lain? PAS, Bersatu, di mana suara-suara dia? Sebab when we talk about Kongres Ekonomi Bumiputera, it should be all. Bukan kita je lah. Bukan kita dari peringkat kerajaan saja. So we missing that's another part yang kita missing. Tapi the biggest part ialah kita tak ada review kenapa kita tak capai 30% milikan equity setelah berpuluh tahun. Then macam mana you nak move forward? And how you going to move forward if you don't understand the problem yang kita hadapi untuk DEB? Yang buat kita tak capai 18%, yang tak capai 30%. So, if kita move away from understanding the problem, Doc, how the hell we gonna make it right? ini yang kelakar. Okay, itu satu. Kedua, we've been talking about, dia banyak bila PMX dia announce benda besar-besar. Contohnya macam PMX umumkan RM1 bilion bantuan atau dana untuk bantu usahawan Bumiputera. Lepas tu PMX juga umumkan juga satu bahagian daripada bandar Malaysia sebanyak 50 ekar telah pun digazetkan sebagai tanah rezerv Melayu yang akan dibangunkan oleh PHB dan PNB. Ini akan menjamin sebahagian dari Kuala Lumpur masih boleh dimiliki oleh Bumiputera. So we know the problem. Contoh tanah kita tahu problem kita ialah tanah tak mampu dimiliki oleh orang Melayu di Kuala Lumpur, contoh. Dan tanah yang ramai orang Melayu miliki adalah di Kampung Baru. Contoh. Ini faktanya lah. Maksudnya
isu tanah rezab Melayu ni di Kuala Lumpur ni is the real issue. But kita tak address pun isu-isu tanah rezab Melayu. Contohnya kehilangan tanah-tanah rezab Melayu. Where are these tanah rezab Melayu yang ditukar milik ni? Adakah ia diganti dengan tanah-tanah yang bernilai tinggi? Is it a fair transaction? Kita pun tak tahu strategik lokasi lagi. Kita pun tak tahu status rezab tanah orang Melayu ni. And ia dikawal selia oleh kanun tanah negara. So isu-isu macam ni, it's a critical issue. Tetapi bila you umum benda besar-besar, orang tak boleh nak appreciate sebab makcik jual nasi lemak tepi jalan cakap, okay, so what? Engkau gazet 50% atau 50 ekar tanah rezab Melayu di Kuala Lumpur, aku meniaga kat Coket ni dapat apa? Contoh, kita announce 1 bilion untuk bantu usahawan orang Melayu, usahawan Bumiputera, aku yang meniaga goreng pisang tiap-tiap petang ni dapat apa? So benda-benda macam ni yang dia tak ada clear trickle effect tau. Maksudnya you cerita sedap ni, cerita benda shock, benda besar-besar just because of the need to capture news punya headlines. Tapi you are not detailing it out because you are not ready to detail it out. Ini problem kita dengan KEB. Dikala kita memuji kerajaan dengan usaha-usaha untuk menambah baik ekonomi Bumiputera, kita nampak ada banyak step yang tertinggal. Sebab tu benda ni dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh buat sesi libat urus, lepas tu kita terus buat announcement tanpa ada detail. Saya bagi contoh. Masa kita cancel Colloquium, kita cancel Colloquium KEB, UMNO. Kita tak ganti. So suara UMNO ni datang dari mana? Datang daripada ahli atau datang daripada Syok sendiri? Orang pandai-pandai je buat di peringkat atas ni. Kenapa tak ganti Colloquium ni? Wah, seronok. Kita dah ready banyak. Saya dengar ada ramai kawan-kawan kita pun dah ready, ada banyak idea-idea nak cakap. Cancel tu tak apalah. Kita faham cancel sebab apa. Tapi tiba-tiba terus pergi KEB. So, siapa decide untuk UMNO? Agenda orang Melayu, ekonomi orang Melayu UMNO buat ni, siapa buat? Ahli buat ke ataupun sesetengah orang yang kononnya memang power dalam UMNO pun nak buat? Tak boleh lah macam tu. Tapi setidak-tidaknya ada 81 resolusi. Oh, 81 dok. Okay. 81 ni bagus. You ada banyak resolusi ni, okay lah. But it's just a statement. Tapi boleh tak kalau gila, kalau kita boleh cadangkan ke depan. Contoh, kita katakan KEB ni berapa kali? Baru kali ke-7, kali ke-8 yang diadakan. Setiap mungkin berapa tahun sekali ke-7. Okay, kata berapa tahun sekali contohnya. Selepas ni kita terus buat setiap 5 tahun. Okay, ada satu KEB. Tahun tu tahun membincangkan isu ekonomi Bumiputera yang dikupas satu persatu sepanjang tahun. Okay. Sampai ke persediaan bajet untuk tahun selepas tu. Okay, yang related tu kepentingan Bumiputera secara lebih spesifik. Jadi setiap 5 tahun kita akan ada hala tuju. Ataupun setiap 10 tahun ke, saya tak pastilah. Saya punya cara macam ni, Dok. Okay, katalah kita ambil 81 resolusi tu. Resolusi 81 ni. Saya sebenarnya lebih suka tengok high level dululah. Maksudnya kita ada berapa sektor. Kata kita ada 7-8 sektor ekonomi untuk memertabatkan ekonomi Bumiputera. Kita juga kena lihat, dia bukan setakat bidang ekonomi, ada banyak-banyak benda yang nak kena buat. Maksudnya fundamental yang nak dibetulkan. Dan the first thing ialah identify inisiatif-inisiatif yang dibuat berdasarkan sektor-sektor tu, berdasarkan resolusi-resolusi yang dibuat. Identify dulu inisiatif-inisiatif yang nak buat. Inisiatif pula you mapkan yang mana fundamental, yang mana supporting. Yang mana fundamental ni kena clear, yang mana supporting ni kena clear. Maksudnya fundamental ni you kena buat. You tak buat, it won't work. Supporter ni you kena buat selepas ada fundamental. You tak buat lepas fundamental, you will never achieve your objective. Clear cut. Kedua, banyak-banyak inisiatif ni you kena map short term. Apa yang you boleh buat dalam tempoh setahun, 6 bulan. Yang mana low hanging fruits, mana-mana yang senang buat, yang cepat buat dan boleh dapat result. 6 bulan ke setahun? Okay, satu. Yang short term. Short term ni maksudnya dalam tempoh 12 bulan ke 18 bulan yang boleh buat. Lepas tu mid term, okay, mungkin 24 bulan ke 36 bulan. Dan long term.
Long term ni you pergi 5 tahun, you boleh pergi 10 tahun. It doesn't matter lah. Tapi you kena clear. Supposedly, kalau you tanya I, doc, you have to do KAB every year. Every year. Every year. Sebab apa? KAB bukan setakat untuk buat formulate the policy. KAB juga perlu ada fungsi untuk menilai prestasi kerajaan di dalam mengimplementasi dasar-dasar perancangan-perancangan dan inisiatif-inisiatif yang telah dipersetujui di dalam KAB dan endorsed by government. And KAB should be more than whatever kita buat sekarang. KAB mesti melibatkan semua orang yang akhirnya akan ada diversity dari segi pemikiran. Yang kita sebut tu kan. Kena ada. Dia punya tagline dia tu pun kata kunci dia beberapa. Diversity, equity Inklusif dan inclusion. So benda tu ni lah. you have to be very clear. Maksudnya sebab tu satu lagi saya tertarik juga bila dia nyebutan orang bukan Melayu. Walaupun pada mulanya bagus. saya kurang setuju, tapi bila saya fikir balik, okey lah. Okay. They need to know and they need to understand. They need to know and they need to understand how critical it is for us. Saya juga nak sentuh. Ada satu, saya tengok kita duk cerita pasal TVET, kita duk cerita pasal technology transfer, we talk about SME and okay lah, fine. I think we need to understand one thing lah, Doc. Kalau kita tahu pemilikan equity dalam Malaysia ni yang memang hakikatnya dimiliki oleh orang Cina. Kita bukan nak salahkan orang Cina, tak. You have the right to own that equity because you deserve it, maybe because you work so hard, maybe you are better than us, maybe. Cumanya kita di peringkat Bumiputera orang Melayu ni nak compete duduk dengan orang Cina ni, kita target DEB target 30%. Ni saya tak setuju. Kalau you nak target, you target tinggi. Katalah equity share orang Cina katalah 40% atau 50%. Orang Melayu pun target 50%. 50%. Kalau you target 30%, tengok you dapat mana? 18%. Tapi kalau you target 50%, you dapat 30%. Okay. Not bad. Jangan target 30%. I know sometimes kata, you kena target yang realistik. No. Target realistik satu hal. But you must be motivated enough untuk capai higher. Benda tu yang nak driven. Itu yang nak kena drive the agenda. That's satu. Kedua, kita tahu orang Cina dia dah ada sektor-sektor yang memang dia power. Yang dikuasai oleh orang Cina. Yeah. You jangan sibuk masuk ke sektor tu. Boleh lah. Bukan maksudnya jangan pergi langsung. Kalau maksud is not your priority. You kena explore sektor-sektor yang mana kita power. Yang kita ada potensi. Contohnya, sektor pertanian. It's not sexy. But with technology, it's sexy enough. Kalau mungkin contoh new technology macam drone technology yang bukan dikuasai orang Cina, jangan kita, dia macam ni lah. Jangan duduk jual nasi lemak bila orang sebelah pun jual nasi lemak. Kan? Ini tidak. Orang sebelah jual nasi lemak, kita pun nak jual nasi lemak. Dengan harapan orang akan beli nasi lemak kita. No, cannot do that. Kita kena shy away. Bukan maksudnya kita kena brave enough to explore new area. Sebab apa? The Chinese community is there for quite some times. And they are good. They are good in their business. Dan dia pun boleh share sama dia boleh share. Okay, itu nombor 2. Nombor 3. Income disparity. Cerita pasal DEB capai 18%, kita cakap DEB gagal. Saya nak, bukan tarik tapi saya nak caveat. DEB ni dia tak entirely fail. Dia tak gagal sepenuhnya. Kalau dalam 10 orang yang terkaya dalam Malaysia, adalah seorang hamba Allah Melayu, Islam dalam kalangan 10 bilioner ni. Tapi yang kita malu dan mungkin tak berani nak cakap ialah ada lebih ramai orang Melayu yang lebih kaya. Yang kita tak tahu dan tidak dalam senarai. Sebab apa? DEB benefiting them. DEB benefiting them. DEB benefiting only a segment of Bumiputera population. And we have to be very clear. These people was or were or used or related to a people in power. Like it or not lah. Kalau
kita kena terima hakikat orang Melayu yang gaji 1,200, 1,500, besok fikir nak makan apa, bil elektrik datang bulan ni mampu tak mampu bayar, bil telefon datang bulan ni mampu tak mampu bayar, pampers anak habis pening kepala. There are many of them. Ramai. Yang mana besok fikir beli ayam simpan separuh, hari ni masak separuh. Ataupun beli ayam potong 4 boleh makan 4 hari. Ni orang Melayu macam ni ramai. Tapi orang Melayu yang aku nak makan lamb shank, aku nak makan ayam, tak nak makan, dah ada ayam depan mata, tak nak makan ayam, aku nak makan bumbung puyuh. Ada bumbung puyuh, tak nak makan bumbung puyuh, aku nak makan daging. Ni pun boleh tahan ramai. But the income disparity, dok, is too huge. Yang kaya dan terlalu kaya, yang maha kaya ni ramai, dan yang sangat-sangat susah ni pun ramai. Why? Because kita misuse our position in power. I mean, come on lah. I mean, I'm not ashamed. Saya tak malu nak bercakap tentang ni sebab, I mean, of course dalam masyarakat Cina pun ada, dalam masyarakat India pun ada, but kita ni majority, come on. Buat DEB, come on. Untuk orang Melayu. Akhirnya siapa yang kaya? Bukan kami, bukan rakyat di bawah, tapi orang-orang yang duduk dalam kuasa. Like it or not, I think this is the fact. If Datuk Seri Zahid betul-betul, dan saya puji, dia nak bawa pelan transformasi ekonomi Bumiputera, which I totally and 100% agree with you, tapi tak boleh pakai kerangka polisi DEB. Kena tukar a total framework. Sebab apa? Dalam kerangka polisi DEB ada satu elemen, dok, dipanggil rent seeking dan Alibaba. Orang Melayu boleh dapat keistimewaan-keistimewaan yang dikeluarkan oleh DEB, akhirnya dia bagi kat siapa? Dia bagi kat orang lain. Dan orang lain ni adalah sampai bila-bila dia broker dan makan commission je. Yes. Kita tak nak nafikan, orang Cina dia ada financial backing yang sangat kuat. The community itself is rich. Dia tak apa, dia tak apa. Okay. Tak salah sebenarnya. Tak salah. Jadi broker pun tak salah. Tapi okey, dalam agama pun benar. boleh. Dalam agama Tapi pun dia ada dipanggil dalam hukum dia sebut simsar. Simsar ni broker lah. Dia orang tukang kira, orang tengah. Orang tengah. Cumanya sampai bila kita nak jadi orang tengah? That's the issue dia. Takkanlah 20 tahun kamu jadi orang tengah 20 tahun. Macam mana kamu nak ambil peluang untuk bang? Tak, bukan. Dia dapat something. He got something. Dia dapat keuntungan. Okay, daripada dia menjadi simsar, broker atau orang tengah ni. Cumanya, isunya adalah dia dapat something tu, dia tak ambil peluang yang dia ada tu, keuntungan yang dia ada tu untuk dia build ataupun explore core business untuk dia. Tak ada. Dia tak explore. Dia selesa. Dia comfort. Dia selesa. Itu je. Jadi saya rasa untuk DEB, KEB ni saya rasa macam ni lah. Yang ke atas boleh cakap apa saja, tapi realitinya dekat bawah kami tak faham. Dia seolah-olah macam tu lah. Okey, tak apa lah. Seolah macam tu lah. Okey, kita harap lepas ni orang faham lah pelan-pelan, insyaAllah. Tapi kena tegang, kena sampaikan. Kena sampaikan. 81 resolusi itu saya harapkan pelan-pelan secara berperingkat. Janganlah buat macam infografik, lepas tu hantar 81 page. Janganlah pening. Keluar berperingkat, biar jadi dialog di setiap parlimen, di mana-mana lah. Kembangkanlah. Relax bro.